Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pak Bukhari kan? Okey. Sekarang ni kita okey. Assalamualaikum kepada ustazah dan kawan-kawan semua. Kami akan membentangkan tentang sirah daripada pula kami, iaitu kami sendirilah ingin menyampaikan tentang tajuk, iaitu tajuk Perjanjian Setia Kedudukan Yathrib. Okey, nama keluarga kami ialah Izzat Haikal bin Hisham Saimon, iaitu saya sendiri. Kedua, Ahmad Danish Amsyar bin Suhairi. 3, Muhammad Iqbal bin Muhammad Latif Khairi. 4, Muhammad Sakhawi bin Muhammad. Dan 5, Muhammad Hadif bin Khairul Nizam. Okey, pensyarah sendiri iaitu ustazah sendirilah, iaitu Ustazah Aisyah bin Ma'dan. Murid-murid semua bersedia mahu dengar penjelasan ataupun penerangan tentang Perjanjian Setia Kedudukan Yathrib? Sedia Ustaz. Sedia. Okey, sekarang ni bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tentang kita akan mula. Okey, tentang Perjanjian Setia Penduduk Yathrib. Okey, apa perjanjian ni? Ia merupakan perjanjian antara kaum. Okey, firstly kita kena tahu antara penduduk Yathrib iaitu ia mahu perjanjian Yathrib ni seperti yang saya kaji, ustaz kaji sendiri. Ia mempunyai ada 2 golongan, iaitu ada golongan Khuzraj dan Aus. Contohnya ia dalam kabilah lah, orang kata dalam pelaksanaan ataupun perkara yang ustaz kaji, benda ini ataupun kisah dahulu zaman Arab Jiliyah pernah berjanji kepada Nabi Muhammad tentang pemindahan mereka dari Mekah ke Madinah. Yang Yathrib ni sebenarnya ia sebenarnya kata nama Yathrib ni kepada negeri, iaitu negeri Madinah ataupun tempat, iaitu nama Madinah Yathrib dahulu. Kini dipanggil Madinah. Okey. Antaranya daripada latar belakang masyarakat Yathrib. Okey, yang dapat kalau yang latar belakang masyarakat Yathrib yang ustaz dapat, yang pertama dikenali sebagai Madinah. Tu yang ustaz kata tadi, dikenali sebagai Madinah. Madinah ni ia sebenarnya dikenali dalam Piagam Madinah. Dia tergolong daripada Piagam Madinah. Sekarang ia dijadikan sebagai perjanjian Aqabah ataupun dipanggil piagam. Ini diambil daripada piagam ataupun daripada pelajaran sirah sendiri, sirah terdahulu ataupun kisah dahulu. Okey, bahawanya masyarakat Yathrib ni ia dalam masyarakat Madinah, iaitu Yathrib sendiri, dia memang dekat di dalam tergolong daripada golongan Madinah, iaitu tempatnya di Madinah, masyarakat di Madinah. Okey, dan terdapat daripada semua kaum-kaum yang ada kat situ. Okey, yang kedua, subur dengan tanaman dan buah-buahan. Kenapa dia subur dengan tanaman dan buah-buahan? Sebab Madinah tu memang Nabi suka, memang Nabi angkat nama tu. Sebab apa? Nabi memang suka tempat tu. Nak dikata Madinah ni memang tempat ni memang suci lah, orang kata. Memang tempat Nabi
dakwah kat situ memang luas ajaran dia kat situ. Kerana kat situ ramai yang menerima ajaran Nabi Muhammad ketika Nabi berpindah ataupun berhijrah ke Madinah. Yathrib dahulu sebelum dipanggil Madinah. Okey, yang ketiga. Pekerjaan utama ialah bertani dan berdagang. Pekerjaan utama ialah bertani dan berdagang ni ialah kebiasaan penduduk Yathrib dahulu. Walaupun mereka tiada contohnya tiada lah pekerjaan haram ke apa ke. Contohnya pendapatan mereka melalui daripada bertani dan berdagang. Macam tu. Okey, yang keempat, kebiasaan sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka juga ada juga membantah sebelum kedatangan Nabi Muhammad menyembah berhala. Sebenarnya ada utusan daripada sahabat atau saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwah, iaitu khabar gembira kepada penduduk Madinah bahawasanya Nabi utusan akhir telah ada, iaitu telah baru muncul, telah lahir ataupun telah dikatakan sebagai rasul yang terakhir daripada umat yang terakhir, iaitu agama kita sendiri, iaitu umat Islam. Menyembah berhala tu memang disambut gembira. Kan pernah satu ketika dulu Nabi baru kali pertama menjejak ataupun kembali kepada Madinah, menaiki unta putih, iaitu unta yang unta Nabi. Dan mereka yang penduduk Madinah sambut dengan gembira apabila penduduk Madinah, iaitu penduduk Yathrib tu menyambut dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dengan begitu gembiranya kerana dapat berjumpa kembali Nabi Muhammad, iaitu utusan yang terakhir, iaitu agama kita, agama Islam. Yang kelima, terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya ialah Aus dan Khazraj. Macam tadi yang Ustaz kata, antara puak tu memang ada dua. Lepas tu sebenarnya ada juga puak yang lain sebenarnya. Lupa nak Ustaz nak kata sebenarnya Ustaz baru nampak. Okey, puak Yahudi, iaitu Bani Nadir, Bani Nuqa dan Bani Khuraizah. Dia sebenarnya antara kaum Aus dan Khazraj, dia ada tergolong dengan kaum Yahudi. Sebenarnya Yahudi ni Ustaz tak berapa nak tahu sangat. Khazraj dan Aus ni ada berada dalam puak Yahudi. Di antaranya lah. Okey, yang keenam, kaum Yahudi mendakwa bahawa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Mereka sebenarnya sebelum kedatangan Nabi, mereka anggap Nabi akan lahir dari kaum Yahudi itu sendiri. Okey, yang ketujuh, yang cepat kan. Okey, puak ini sering bergaduh dan berperang. Sebelum kedatangan Nabi, mereka memang selalu bergaduh dan berperang kerana tiada ketidakadilan ketika berdagang ataupun bertani ketika itu. Tak silap Ustaz lah. Macam dia sering bergaduh, sering merebut kuasa ataupun apa-apa yang terjadi kat dalam negara Yathrib dahulu. Negeri Yathrib. Okey, pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib menunaikan haji dan memeluk Islam. Pada waktu itu jugalah mereka dapat mengenali Islam. Ketika tu seluruh kaum Khazraj dan Aus, daripada situlah mereka dapat memeluk Islam. Okey. Yang seterusnya, okey, tajuk setiap penduduk Yathrib seperti tajuk yang kami yang Ustaz katakan tadi. Kisah dengan Aqabah pertama. Okay, yang pertama, pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun lalu kembali datang menemui Nabi bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Okey, 5 daripada 6 orang Yathrib telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali datang menemui Nabi. Pada waktu tu juga sebelum kedatangan Nabi, ada penambahan daripada 11. Pada tahun seterusnya, pada 12 kenabian, ada yang daripada penduduk Yathrib telah memeluk Islam. Yang sudah jumpa lah dengan Nabi Muhammad pada tahun lalu, iaitu pada tahun ke-11 kenabian dahulu, bersama 7 orang yang baru. 12 kenabian tu baru orang yang masuk
memeluk Islam pada 12 kenabian. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad SAW meminta mereka supaya berjanji setia pada 6 perkara kepada baginda. Apa? Nanti Ustaz terangkan. Iaitu perjanjian tu jugalah. Apa yang mereka ingin nak janji untuk daripada sumbangan mereka daripada dakwah Nabi untuk meluaskan agama Islam di seluruh Madinah, iaitu Yathrib. Yathrib sebelum dinamakan Madinah. Okey, ketiga, semasa mereka kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan Mu'az bin Umair, iaitu rakan Nabi Muhammad untuk bersama untuk mengajar ajaran Islam. Mu'az bin Umair lah yang menyampaikan sebelum mereka tahu kepada penduduk Yathrib dahulu. Inilah orangnya yang menyampaikan berita gembira bahawa Nabi Muhammad telah diutuskan daripada Allah, iaitu Nabi terakhir kita, Nabi akhir zaman. Okey, seterusnya, tajuk setiap penduduk Yathrib isi kandungan perjanjian Aqabah pertama. Inilah yang Ustaz kata tadi. Okey, yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Inilah yang Nabi Muhammad meminta syarat yang pertama, iaitu perjanjian yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Itulah daripada antara dosa yang besar yang tidak dapat diampunkan oleh Allah, iaitu syirik kepada Allah. Janganlah kita syirik kepada Allah kerana ia dapat mengkufurkan kita kepada Allah ataupun tidak akan diampunkan oleh Allah jika syirik ini berlaku pada kita. Dengan syarat ada juga yang dikatakan taubat tidak diterima. Macam itulah umpamanya. Okey, yang kedua, tidak mencuri. Kenapa tidak mencuri? Dia sebenarnya Arab Jahiliyah dulu, dia memang tidak, ataupun Arab Jahiliyah kaum Azraj dan Khuzraj selalu mengamalkan pencurian. Dan sekarang ia telah berubah. Ia mengikut janji Nabi, ia damai, tidak akan mencuri dan mencari rezeki yang halal. Okay. Yang ketiga, tidak membunuh anak perempuan. Sebenarnya dahulu pada masa itu juga kaum wanita pun diperselisihkan dan direndahkan daripada darjat mereka dan tidak hormati kaum wanita. Sebab wanita dahulu diperemehkan ataupun dipandang rendah oleh kaum lelaki sendiri. Itulah yang dikatakan ia senang, bukan senang, dia memang cara mereka hidup hendak membunuh anak perempuan. Kerana anak perempuan ni dipandang remeh pada waktu dahulu. Okey, yang keempat, tidak melakukan fitnah. Fitnah pun sama juga. Mereka pun selalu mengamalkan sikap melakukan fitnah bersama mereka sendiri. Dan sekarang mereka hendaklah mengubah supaya tidak akan melakukan zina, melakukan fitnah lagi. Okey, seterusnya yang kelima, tidak berzina. Berzina. Kenapa tidak berzina? Sebab mereka berzina dahulu. Sebab jahiliah dahulu, diorang pernah berzina walaupun dengan mak sendiri pun diorang berzina, adik diorang, sepupu diorang dan saudara. Mana-mana wanita mesti akan mendatangi dan menzinai pada kaum wanita. Contohnya, ia tidak menghormati kehormatan wanita. Sebegitu sekali diorang buat, kaum wanita dulu, dan ia mengubah ke arah yang lebih baik supaya tidak akan berlakunya perzinaan lagi. Okey, yang keempat, yang keenam, setia kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya setia tu ia akan mendukung, macam tolong ataupun berdamping Nabi Muhammad untuk membantu dakwah Nabi Muhammad untuk tersebar kepada seluruh umat Islam ataupun seluruh pelosok bumi, supaya umat Islam ni akan teguh di dalam agama dan iman di dalam dada. Contohnya, sampai ke hati orang-orang yang ingin menerima Islam daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya. Kita kesetukan masa ni sebenarnya. Okey. Kisah perjanjian Aqabah kedua. Okey. Pada tahun 13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita. Okey, salah dah. Lupa Ustaz nak check tadi. Okey, datang bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi dating kat situ.
Okey, pada tahun 13 kenabian. Maksudnya dah tahun yang ketiga. Mereka ataupun dah tahun yang ketiga tak silap Ustaz. Dah menjadi 3 tahun. Baru saja di Madinah. Tak silap Ustaz dah. Sebanyak 70 orang daripada Yatrib termasuk 2 orang wanita. Orang wanita dia 70 orang lelaki ataupun termasuk 2 orang wanita. Macam tu. Sebelum kedatangan Islam. Pada tahun itu ataupun penyebaran Islam pada tahun yang ketiga. Okey, pada seterusnya isi kandungan perjanjian Aqabah. Yang Aqabah kedua ni pada tahun 2013 kenabian mereka ada perjanjian terbaru. Dia macam dia akan memperdakwahkan lagi, mengentatkan lagi ataupun meningkat lagi iman diorang kepada kebaikan yang lebih tinggi daripada pada kedudukan yang tinggi pada darjat Allah, kepada darjat kita untuk mendapatkan pahala ataupun memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Memang ia akan berjanji sebab nak tegakkan, nak memperluaskan agama Allah. Ini contoh. Okay, yang pertama, yang janji diorang ini ada 5. Okay, mendengarkan dan mentaati Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Maksudnya mendengar menyertai maksudnya ia akan mendengar sabda ataupun percakapan Nabi ataupun arahan Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi suruh mereka akan lakukan. Ia akan mentaati. Dia akan perlakuannya ataupun perintahnya akan dilakukan oleh kaum pengikutnya pada ketika itu. Harus diikuti walaupun ingin membantah, mereka wajib mematuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan. Okey, yang kedua. Silap bukan nombor adik. Okey, yang kedua. Menajikan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Maknanya menajikan harta di jalan Allah. Maksudnya walaupun susah senang tu dia ada berada dalam kelompok ataupun kumpulan. Mereka akan susah senang walaupun mereka akan bersaudara satu kumpulan. Ia akan susah senang, mereka akan tolong sesama umat Islam ataupun Muslim atau Muslimah. Sebab kita pada waktu itu memang saudara itu memang sangat ketat silaturahim ni. Maksudnya dia amat tengok apa yang susah, apa yang senang semua akan dibahagi sama rata. Sebab kita dilayani pada masa tu dilayani sama taraf. Kerana umat Islam tidak membezakan darjat ataupun taraf yang kita dapat. Semua sama pada manusia. Okey. Yang keempat, melihat Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Itu yang saya nak kata macam perjanjian yang pertama tadi. Macam setia kepada Nabi Muhammad SAW. Macam melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri daripada keluarga sendiri. Melindungi daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia memperjuangkan Nabi Muhammad, memperjuangkan agama. Macam fisabilillah. Kalau kita nak ikut, memang kita rapat, memang nak tolong. Memang nak tolong Nabi. Itulah janji. Kalau dia ingkar, ia ada hukuman kalau jika ingkar pada perjanjian Aqabah kedua. Sebagaimana yang dinyatakan Ustaz yang ni. Okey, melindungi daripada Nabi Muhammad SAW warga sendiri. Macam nyawa. Kita jaga Nabi ni macam kita jaga nyawa kita sendiri. Umpamanya Nabi Muhammad ni Islam, agama kita yang telah disampaikan oleh Nabi. Kerana Nabi dia Nabi mempunyai sifat yang jujur. Dia mempunyai Al-Amin. Dia tidak pernah berkata-kata bohong. Sejak dia lahir kecil sampailah ke umur dewasa, Nabi Muhammad SAW ni. Okey, yang keempat, silap aras.
warna putih tak nampak. Okey. Yang keempat, ini nombor 4 lah katakan. Okey, menyeru manusia kepada kebaikan dan kemungkaran. Jauh menyeru manusia kepada kebaikan dan jauh kepada kemungkaran. Silap ni. Okey, menyeru manusia kepada kebaikan dan jauhkan daripada kemungkaran. Contohnya macam tadi, menyeru manusia kepada kebaikan. Maksudnya kebaikan sepanjang masa. Umpama kita hidup ni kena lakukan kebaikan selalu. Selalu kita buat dosa. Kadang tu kalau kita buat dosa pun dengan orang pun tak sedar. Macam kita tengok TV pun sebenarnya kita tak sedar kita buat dosa. Sebenarnya kalau dosa ni, tengok TV pun dosa sebenarnya. Cuma kita tak sedar bila masa kita buat dosa. Itu lah dosa kecil lah umpama. Itu nak katakan dosa kecil kalau kita tengok TV. Kalau dosa besar ni macam fitnah, makan daging kawan sendiri, saudara Islam sendiri, contoh. Itu fitnah. Itu dosa besar. Katakan mengumpat ni pun dosa besar juga nak katakan. Macam membunuh, macam tu lah nak katakan. Okay. Yang kelima, yang terakhir, pada perjanjian Aqabah, tabah menghadapi celaan orang kafir. Kalau tabah ni memang kena tabah lah. Walaupun kena cela maki apa pun, memang kena tabah. Kena bersabar daripada orang celaan kafir. Umpamanya menjaga Nabi ketika menyampaikan dakwah. Okey, yang itu saja untuk perjanjian Aqabah. Okey, yang seterusnya. Ada berapa lagi? Okey. Yang seterusnya ialah kepentingan perjanjian Aqabah 1 dan 2. Harta dia kepentingan. Perjanjian ini pun ada kepentingan juga. Okey, seperti harta. Harta dia dalam kepentingan ni dia memang ada. Orang nak lakukan pendakwah ni semua ni kena ada. Contohnya ada harta, ada akal, agama, nyawa dan maruah. Menghormati, okey. Nak bagi terangkan satu-satu, okey, harta ni menghormati hak milik setiap individu. Harta terpelihara daripada pencerobohan. Maksudnya kita kena menghormati hak milik setiap individu. Contohnya dalam keluarga tu, kita tak akan mencuri. Tak akan mencuri harta tu. Atau terpelihara daripada pencerobohan. Contohnya, jika orang kafir tu ingin mencuri umat Islam punya harta, kita mestilah jaga ataupun terpelihara daripada pencerobohan. Contohnya ada peguam ataupun orang kata ada pengawalan daripada security. Umpama macam tu nak jaga harta. Sampai tu sekali okey, akal. Okey, akal ni semua orang ada. Daripada anasir, daripada merosakkan akal dan fikiran. Semua orang ada. Kecuali jika akal ni dia sebenarnya senang je nak dia anasir ni dia kita sendiri yang jaga merosakkan akal dan fikiran. Contoh kita pelihara. Kita janganlah mengambil alkohol ataupun arak daripada merosakkan akal fikiran kita. Kan kita kalau kita minum alkohol, kita huru hayang, macam mimpi, macam kita tengah terbang. Kalau minum arak, maksudnya rosak akal tu. Okey, sebenarnya memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini termasuk daripada akal. Memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah. Semua ni memang akal ni, kita fikir pada akal, kita akan menjadi khalifah Allah. Jika kita bertakwa dan istiqamah kepada Allah, itu daripada akal. Sebenarnya akal tu akan menguatkan. Jika kita meningkatkan keimanan kita dan menunjukkan kedudukan sebagai khalifah. Contoh, jika kita mungkin akal yang kuat, maknanya kita punya keimanan semakin meningkat. Jika akal kita ia berkaitan dengan akal, maksudnya akal kita tinggi apabila kita istiqamah dan beriman dengan istiqamah ni. Okey. Yang ketiga, agama. Terhindar daripada syirik kekufuran. Kita kena jauh daripada syirik, kerana itu dosa besar. Ataupun macam kekufuran. Kekufuran ni kita mesti elak daripada lepas kita terlibat daripada sihir, gangguan, ataupun kita jangan mesihir orang ke apa ke. Contoh macam agama, kita kena pelihara kita punya akidah. Macam akidah gitu. Okey. Seterusnya, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW bertambah. Contoh agama kita Nabi Muhammad SAW.
Itu kerana agama Allah. Itu kita iman, memang sayang kita punya agama, kita ikut perintah Nabi Muhammad, iaitu cinta. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Kita kena ikutlah dia punya sunnah dia. Sunnah. Contoh macam kita kena pergi masjid awal waktu. Kita kena ada kat masjid dah. Sebelum azan kita kena ada kat masjid. Macam tu. Kalau nak pergi masjid mesti dah kena pakai minyak wangi, sikat rambut biar rapi. Tu macam kita cinta kepada Nabi ataupun selawat kepada Nabi. Macam tu. Okey, nyawa terkena daripada dihargai. Dan dihargai, keselamatan manusia terjaga. Okey, nyawa ni semua ni individual ataupun ketua keluarga ataupun ayah untuk melihara keselamatan manusia jika sudah berumah tangga. Okey, yang keempat, yang kelima yang silap. Yang kelima, maruah manusia dijaga dan menghormati setiap individu. Dan maruah ni kena dijaga macam aib, macam tu aib. Kita kena jagalah aib kita sendiri ataupun maruah kita daripada tercela daripada masyarakat lain supaya tidak akan menjadi fitnah oleh pandangan mata orang lain. Okay. Seterusnya. Okey, mencari kebenaran. Okey, ini yang last slide. Penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni apa benda? Yang ni ustaz lupa nak taruh ikhtiar dekat atas dia. Astaghfirullahalazim. Okey, yang ni ustaz nak katakan yang ni ikhtiar lah. Ikhtiar penerimaan penduduk Yathrib, iaitu ikhtiar penerimaan penduduk Yathrib di Madinah. Sebelum dia kata Yathrib tu kepada Madinah. Okey, mencari kebenaran. Mencari kebenaran tu maksudnya kebenaran itu, betulkah agama Nabi Muhammad ini betul agama Tuhan yang satu? Penduduk Yathrib nanti kemunculan Nabi Muhammad. Kita hendaklah berusaha mencari ilmu. Contohnya penduduk Yathrib nanti macam tadi ustaz dah kata, macam ustaz macam penduduk Madinah Yathrib, dia menunggu-nunggu kemunculan Nabi Muhammad supaya agama tu atau ilmu tu tersebar dengan cepat ni. Kita hendaklah daripada itu saya dapat kaji dia punya nilai. Kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman kejayaan yang benar. Yang tu kita mestilah cari ilmu. Macam kehidupan kita sekarang. Kita walaupun kita pandemik COVID-19, walaupun kita duduk rumah, kita janganlah membazirkan waktu kita dengan main game selalu. Isilah dengan main bola ke, menjaga kesihatan, macam futsal, baca buku, meningkatkan iman, baca Al-Quran, solat tahajud ke sunat ke, macam tu walaupun pandemik. Macam tu lah umpamanya. Walaupun ilmu tu, kita mesti cari ilmu tu dengan tingkatkan iman kita. Ketaatan dan kesetiaan. Dengar dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang tersebut. Maksudnya dengar dan taati Rasulullah. Macam tadi kesetiaan. Maksudnya kita kena patuhi apa perintah Rasul kita. Ataupun hukum hakam Allah SWT kita kena jaga. Kita kena hindar daripada membuat yang perkara yang terlarang oleh Rasul Allah gitu. Itu Tuhan semesta alam yang maha agung. Menjunjung tinggi pada undang-undang. Macam tu. Yang ketiga, jauhi akhlak yang keji. Ini pun kaitan dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Jauhi daripada akhlak yang keji. Tidak mencuri dan berzina. Sentiasa nilainya, sentiasa menjauhi perkara-perkara yang mungkar dan dilarang. Contohnya tidak mencuri, berzina. Ada lagi sebenarnya perkara yang dilarang. Tidak minum arak, tidak berjudi. Itu sebenarnya kaum terdahulu sebelum kedatangan ajaran Nabi Muhammad SAW. Seterusnya yang terakhir sekali, membina perpaduan dan kasih sayang. Tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Macam tadi juga, tidak melakukan fitnah pada pembunuhan. Itu menurut Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama, tak silap ustaz tadi.
Okey, kita perlulah sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Kita kena ada sifat kasih sayang. Selalu kita kena hormat lah. Maksudnya kita hormat, hormati, di samping dengan kasih sayang. Macam tu. Kita bersatu padu, membina kesejahteraan sesama umat Islam ataupun manusia sendiri, dengan saling hormati dan kasih sayang. Di samping hormati tu kita ada sifat kasih sayang dalam hormat menghormati, ataupun perpaduan sesama umat Islam. Okey, itu saja. Okey, sesiapa punya pertanyaan? Soalan, ya Ustaz, bagaimanakah cara menyatupadukan umat Islam? Okey. Bagaimanakah kita perlu menentukan padu ummah sesama umat Islam? Okey, macam Ustaz tadi macam mana ni? Macam perpaduan umat Islam. Macam ni yang tadi. Membina perpaduan dan kasih sayang. Tidak menukar fitnah. Contohnya macam ni macam tu juga macam saya nak nilaikan. Kalau dalam Amsyar tadi, bagaimanakah kita perlu cara menyatukan ummah sesama umat Islam? Okey, macam caranya kita kena menghormati juga. Hormat menghormati, saling bantu-membantu. Jika umat Islam susah payah ataupun senang, kita mestilah berkongsi ataupun berkongsi susah dan senang rezeki daripada umat yang di situ, daripada umat Islam. Walaupun zaman sekarang juga kita kena menghormati. Contoh, kita bergotong royong, kita tolong menolong. Jika kesusahan, kita melakukan sama-sama. Ia dapat menyatukan padu umat Islam. Jika kita melakukan itu dengan kerjasama ataupun perbincangan antara umat Islam maupun tidak berbangsa Islam, walaupun bukan Islam, kita boleh untuk padukan ummah dan supaya yang orang yang tidak daripada bukan Islam dapat hidayah untuk masuk, ada hidayah untuk masuk ke agama Islam, dan menyatukan ummah sesama kita. Macam tu. Lebih kurang lah Ustaz macam tu lah. Okey, seterusnya. Apa perbezaan Aqabah 1 dan 2? Perbezaan Aqabah 1 dan 2. Macam tu Ya. Okey. Kalau perbezaan, mengikut perbezaan tadi, Aqabah dan 2, perbezaannya tidak, dia ada perbezaan dia, cuma dia ada juga persamaannya juga. Tu ada katakan. Dan yang perjanjian Aqabah yang kedua ni, ia sebenarnya ada bercanggah juga daripada perjanjian Aqabah pertama dan kedua ni. Berdengar bertanya Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Itu ada persamaan. Jika perbezaan tu, ini banyak sebenarnya. Contoh, kalau setia ni kita setia, kita damping dia. Contohnya kita setia, tidak akan khianat daripada agama Nabi Muhammad SAW. Tidak akan terpecah daripada. Contohnya kita akan setia daripada agama Nabi Muhammad SAW. Jika pada yang kandungan perjanjian Aqabah kedua, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW yang semua keadaan. Macam Ustaz kata tadi, ia memang tidak, memang ada perbezaan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pada Aqabah yang kedua, perjanjian ini mentaati dan Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Contohnya dia merupakan perintah Nabi. Perintah Nabi
ataupun ajaran Nabi ataupun bukan sesuatu yang Nabi suruh. Yang wajib yang mereka patut patuhi pada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang seterusnya kalau membeza, kita ada membelanjakan harta di jalan Allah sama ketika bantu susah ataupun senang. Okey, yang ni menurut daripada kandungan perjanjian Aqabah pertama dan kedua, ia berkaitan dengan perlakuan sendiri, perlakuan kaum dulu, atau Ashrash dan Khuzraj, Uzrah dan Aus pada zaman itu, kerana mereka mengamalkan sikap ataupun sikap ketika itu ataupun dosa ketika itu, kerana dosa pada mereka melakukan zina, membunuh anak perempuan, mencuri, syirik kepada Allah, itu semua berlaku sebelum Nabi Muhammad datang. Maksudnya agama, ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Melakukan fitnah, dia memang melakukan fitnah dahulu. Itu macam amalan mereka. Okay. Kalau ini Aqabah yang kedua ni, perjanjian Aqabah kedua, ia tidak ada kaitan dengan amalan diorang. Yang perjanjian kedua ni, ini adalah perbuatan ataupun apa yang mereka perbuatan. Yang tadi itu, yang kedua, yang pertama, Aqabah yang pertama, ini berkaitan dengan amalan mereka, dan mereka hendak menjauhi daripada kemungkaran. Umpama macam tu. Dia melebihi, jauhkan daripada kemungkaran dan amalkan yang kebaikan dan selebihnya. Macam tu umpama. Okey, yang seterusnya, siapa lagi? Saya Ustaz. Saya. Soalan seterusnya. Okey, Hadi. Ustaz, saya nak tahu tentang lanjut tentang Aqabah 2. Aqabah 2. Terima kasih. Tentang lanjut. Macam mana tu? Lanjut? Nak tahu lebih lanjut tentang isi kandungan Aqabah 2. Betul. Aqabah 2. Nak tahu lebih lanjut. Faham? Okey. Kalau lebih lanjut Aqabah yang kedua ni, sebenarnya ia tidaklah begitu, sebenarnya ia menarik tentang kisah perjanjian lebih lanjut tentang Aqabah kedua, isi kandungan isi kandungan. Maksudnya perjanjian. Okey. Macam tadi Ustaz kata, macam berdengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Ia berkaitan dengan kisah 70 orang wanita yang wanita baru saja termasuk untuk Nabi Muhammad untuk masuki Islam. Contoh dia 13 kenabian tu, mereka memang sepakat untuk masuk Islam dan mengikut perjanjian ini tersebut. Macam kita kata tadi, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW pada semua keadaan, belanja harta di jalan Allah. Mereka memang kena patuhi pada masa tu, sebab mereka ingin untuk mewujudkan Nabi Muhammad agama kita sendiri, iaitu agama Islam, untuk supaya istiqamah dan berterusan daripada membelanjakan harta di jalan Allah. Contohnya macam zakat ataupun susah senang masa-masa itu, kita bahagi harta pada sama, contohnya membagi harta sesama umat Islam, saudara, macam tu, macam melindungi Nabi Muhammad SAW dan melindungi diri sebagaimana melindungi diri sendiri. Macam kita jaga Nabi Muhammad ni, kita jaga agama kita sendiri. Macam tu lagi. Atau walaupun kita macam mana kita jaga nyawa kita sendiri, sebab agama Islam tu pun itu nyawa kita. Kalau kita tak kenal kita punya agama yang sebenar, iaitu agama Allah, macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita sebelum kita tahu agama yang sebenar? Dan adakah kita akan tertanya-tanya agama Allah ni betul ke tak? Walau jika kita mu'allaf sekalipun, kita pun ada sifat ingin tahu ataupun ada sifat
tourism, tak silap ustaz, ataupun panggil apa tu, atheist, macam mana, lainlah kita jadi atheist, tidak percaya ada Tuhan, walaupun ia bercanggah dengan tingkah laku sendiri untuk kita terima agama Nabi Muhammad, macam tu. Tentang lebih lanjut lah tentang isi kandungan perjanjian Aqabah kedua. Okey, menyeru manusia ke keadaan baik dan kemungkaran, macam ni. Contohnya lebih mengamalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Apa maksud amal ma'ruf dan nahi mungkar? Amal ma'ruf tu kita lakukan amal ma'ruf, iaitu kebajikan kita. Kebajikan itu amal tambahan kita, seperti sapu sampah ke, bersedekah pada waktu itu, pada janjian Aqabah, kepada orang yang susah dan senang. Kalau amal nahi mungkar ni, jauhkan kita daripada dosa. Mungkar ni adalah dosa. Dosa nak dikaitkan dengan isi kandungan perjanjian pertama dan kedua. Ia macam serupa. Dan sebenarnya ada perbezaan juga, kerana ia termasuk daripada amalan dan perbuatan kita sendiri masa pada perjanjian Aqabah kedua. Contoh, kita kena jaga. Kita kena tidak akan termasuk daripada dosa kita yang kita lakukan kemungkaran tersebut. Okey, tabah melalui syariat orang kafir. Kita kena tabah macam tadi Ustaz kata, tabah daripada orang kafir, jangan pedulikan. Contohnya tabah, itu sabar daripada celaan mereka sendiri, walaupun dia mencaci maki, kita kena sabar. Walaupun jika berlaku peperangan, ia mesti ada peperangan pada waktu itu. Jika Nabi Muhammad SAW mengatakan ada peperangan dengan kaum orang musyrikin dan kafir, pada waktu itulah. Okey, yang seterusnya, ataupun soalan yang terakhir yang Ustaz boleh jawab. Ustaz, saya nak tanya, Okey. apakah contoh kesetiaan dan ketaatan penduduk Madinah ni terhadap Rasulullah? Okey. Yang tu sebenarnya senang je. Ustaz nak bahaskan. Okey, contoh bagi ketaatan kesetiaan pada Rasulullah. Sebenarnya banyak juga Ustaz dah beritahu. Okey, macam ada pada perjanjian Aqabah kedua, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagai melindungi diri sebagai nyawa, itu dan keluarga sendiri. Nyawa, agama, maruah, dia berkaitan dengan semua. Yang berkaitan dengan apa yang Sakawi tanya, kan apakah kesetiaan kepada Nabi dan ketaatan. Kesetiaan tu taatan kita pada Nabi Muhammad SAW mengikuti perintah ataupun mengikuti ajarannya pada waktu itu. Jika Nabi Muhammad solat kita ikut. Kalau melakukan sunnah, kita pun ikut ketaatan tu, ataupun istiqamah atau agama, terhindar daripada syirik dan kekufuran. Kita mestilah hindar daripada semua tu supaya agama dapat terpelihara daripada akidah kita runtuh daripada agama yang tidak sepatutnya kita ajaki ataupun kita terima daripada agama Islam sendiri. Okey, nyawa dia macam nyawa juga kesetiaan pada Rasulullah. Macam hargai sampai nyawa kita mati, sampai ke liang lahat. Kita tetap dengan agama Islam, dengan akidah kita sendiri, dengan apa yang kita terima dengan agama Islam, 2 kalimah syahadah. Walaupun kita memang bersyukur dengan apa yang agama yang kita anuti. Sejak dari kecil lagi kita dah belajar agama Islam, rendah, sekolah rendah, agama Islam. Kita sampai dekat taraf yang menengah, kita sampai dah belajar, kita dah bersyukur. Bersyukur kita walaupun zaman kini, iaitu zaman fasa keempat, kita tetap dengan umat Islam. Kita dapat pergi masjid, pergi berkesunnah Nabi, pergi masjid, pergi buat puasa di masjid, buka puasa di masjid, berbuka. Macam mengukur iman, kita kena mesti jaga akidah tu semua.
rukun iman, rukun Islam, semua kita kena jaga. Itulah maksud ketaatan, itu tidak akan bercanggah daripada rukun iman ataupun agama Islam. Itulah nyawa kita sebenarnya. Daripada iman kita, rukun Islam kita kena tunaikan zakat, tunaikan haji 5 kali karamah, kecuali yang berkemampuan untuk pergi tunaikan haji dan umrah. Itulah nyawa kita sebenarnya, agama Islam. Untuk kita masuk ke syurga. Syurga apa? Syurga Firdaus, syurga Ma'wah, syurga ada ni banyak, ada 8 sebenarnya, ataupun ada 7, tak silap saya lah. Ma'wah, Darul Naim, Darul Ma'wah, ada Nin, Darussalam, macam-macam syurga. Tu macam nyawa juga kita untuk tiket untuk masuk ke syurga, macam ketaatan, kesetiaan. Apa mana kesetiaan? Kesetiaan bercontoh. Contohnya kalau kesetiaan ni, kita memang ikut ajaran ni. Tersunnah juga kesetiaan ataupun tetap pada agama Allah. Kita mestilah menjauhi syirik jali dan syirik khafi kan. Syirik khafi. Kita percaya. Kita tak akan mengikuti ajaran agama kafir, iaitu menyembah berhala, menyembah batu, menyembah matahari. Kita jangan buat macam tu. Kita jangan terikut-ikutlah dengan apa yang mereka buat. Macam tu. Kalau kita pada syirik khafi ni, syirik jali, tak silap saya lah, antara syirik khafi dan jali ni ada yang macam kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat kita. Walaupun kita sebenarnya, kita pun nafas yang Allah bagi, kita dah bersyukur. Orang dah pinjam kaki, dah ada mata, dah ada kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, tangan untuk bercakap, untuk suap makanan, nak buat cari rezeki halal lah, yang halal. Itu masuk kesetiaan. Okey, setakat tu saja. Saya dah lebih masa. Okey, keterangan kesimpulannya pada kelas ni, ia mengenai tentang perjuangan umat Islam juga. Tak silap Ustaz kesetiaan ataupun kewujudan ummah pada kejujuran ataupun kesetiaan kita pada Nabi Muhammad. Kita mesti ikut apa yang kita mestilah ikut, dan hendaklah kita jauh daripada sifat sombongkan diri, ataupun kita mestilah menerima agama tu dengan sebaik mungkin. Jika agama itu benar, walaupun daripada segi ajarannya, kita mesti tengok ajaran tu benar atau tidak, ia baik atau tidak, kita mesti terima. Sebenarnya Nabi Muhammad sebenarnya ia tidak berkata bohong. Kita mesti percaya sebab Nabi Muhammad setia, ia berkata-kata benar dan jujur. Macam tu. Walaupun dari segi karakter dia, segi percakapan lemah lembut dia, kita boleh nampak ciri kenabian itu sendiri. Kita mesti terima agama Islam ni, walaupun kita akan hidup sebelum kita terima Islam. Macam tu. Okey. Yang ini saya pada lakonan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah dengan mendengarkan saya punya rakaman ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam.